KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mujtami'in al-kiram wa khususan lit-tullab wal muallimin ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses STAM 2021 Pecutan. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah wa kaifa halukum jami'an. Allahu yuftah alaikum amin amin ya rabbil alamin. Al-yawm ممتعة جدا لأننا سنتعلم عن الكيفيات واستراتيجيات لجواب الامتحان العرض والقافية. ما هذا؟ ولكن قبل هذا jom kita perkenalkan dahulu guru kita. Jom saksikan profil guru. Hayya nanzur. أهلا وسهلا في ديديك TV KPM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. معنا الأستاذ العري كورنياوان عبد الغفار. كيف حالك يا أستاذ؟ Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, hari ini al-arud al-qafiyah. Ma hadha? Kita pun tertanya-tanya apakah itu dan apakah tips-tips yang bakal dikongsikan oleh Ustaz. Jadi Ustaz, untuk permulaan ini mungkin format soalan akan dibentangkan oleh Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Tafadhal. Terima kasih kepada Syafiqah. Pelajar-pelajar daripada Allah SWT sekalian, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan berkongsi pada semua tentang satu madah dalam sijil tinggi agama Malaysia iaitu Arud wal Qafiyah. Baiklah, kita akan pergi kepada apa yang Ustaz nak kongsikan pada semua. Sukses STAM 2021 Pecutan bagi madah Arud wal Qafiyah. Okey, ini ialah format soalan yang kita akan hadapi pada bulan 4 nanti insya-Allah. Di mana Arud Qafiyah ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 2 ni kita dah lepas dah. Kita dah buat video kan semua. Alhamdulillah, moga semua dapat markah yang tinggi insya-Allah. Dan sekarang kita akan fokuskan pada kertas 1 iaitu jenis instrumen ujian bertulis, jenis item subjektif respon terhad, subjektif berstruktur. Bilangan soalan seperti yang kita sedia maklum ada 5 soalan dan kita wajib untuk jawab semua soalan. Maksudnya kita tak ada pilihan lah. Nak tak nak kita kena jawab semua. Jumlah markah 100 markah. So kita ada 5 soalan, satu soalan 20 markah, total semua 100 markah. Ini kita kena buat sungguh-sungguh ni untuk dapatkan semaksimum yang mungkin. Wajarannya ialah 70%, tempoh ujian yang diberikan selama 2 jam 30 minit. Maksudnya satu soalan kita kena buat dalam tempoh 30 minit insya-Allah. Konstruk, cakupan konteks dan aras kesukaran. Kalau kita tengok aras kesukaran ni ada 5 aras rendah, 3 sederhana, 2 aras tinggi. Sekarang insya-Allah Ustaz akan cuba kongsi dengan semua pelajar-pelajar macam mana untuk kita dapatkan aras rendah, sederhana dan tinggi ni supaya kita dapat bukan sahaja lulus tapi dapat keputusan yang cemerlang insya-Allah. Okey, hari ini insya-Allah Ustaz akan kongsikan pada semua pelajar-pelajar 4 segmen. Okey, segmen ni selepas daripada format kertas Arud Qafiyah, kita akan tengok ilmu arud. Segmen kedua nanti kita akan tengok pada bahar-bahar yang mengandungi satu taf'ilah. Segmen ketiga kita akan lihat pada bahar-bahar yang menggunakan 2 taf'ilah dan segmen keempat yang terakhir iaitu ilmu qafiyah. Okey, pastikan semua anak murid untuk fokus lihat satu-satu sebab ada beberapa perkara yang Ustaz akan kongsi pada semua pelajar. Okey, kita akan pergi pada segmen pertama iaitu ilmu arud. Dalam segmen ni insya-Allah pertama kita akan tengok apakah tajuk yang kita telah pelajari. Ustaz yakin semua sekolah, semua pelajar telah habis dah silibus. Sekarang kita fokus macam mana untuk pastikan waktu menjawab tu kita dapat markah yang semaksimum yang mungkin. Jangan sampai ada perkara yang kecil yang sepatutnya kita boleh dapat markah tapi kita terlepas pandang. Jadi kita akan tengok apakah tajuk atau silibus muqarrar yang kita telah pelajari. Soalan contoh dan juga bagaimana untuk menjawab soalan-soalan yang akan mungkin ditanya pada kertas peperiksaan nanti pada bulan 4 insya-Allah. Jadi inilah tajuk yang kita telah pelajari.
Dalam segmen pertama tajuk qafiah ni, tajuk arud ni ada 5, iaitu ilmu arud tu tersendiri, taf'ilat arudiyah, zihaf wa illah, kitabatul arudiyah, dan yang terakhir mustalahat arudiyah. 5 je pelajar-pelajar. Syafiqah tak banyak kan? 5 je. Tak banyak Ustaz, 5 je. Tapi 5 tajuk besar ni di bawahnya, Masya Allah, banyak item atau kalimah-kalimah yang semua pelajar wajib hafal ta'rif. Okey? Seperti pada tajuk arud, kita dah belajar arkan, kita dah belajar faedah, kita dah belajar kenapa dinamakan dengan ilmu arud. Maksudnya semua pelajar kena hafal 5 ni. Semua kena hafal sebab soalannya sangat simple, sebab menggunakan soalan uzkur, istakhris, ma, taf'ilah atau arif. Jadi nak tak nak kena hafalkan supaya dapat jawab dengan tenang pada peperiksaan nanti, insya-Allah. Seterusnya kita akan lihat pada soalan contoh. Okey, Ustaz dah beritahu tadi ada 5 soalan. Satu soalan membawa 20 markah. Maksudnya setiap soalan akan ada 4. Ada alif, ada ba, ada jim dan dal. Di mana keseluruhan setelah ditambahkan jumlah markahnya akan kita dapat 20 markah. Jadi anak murid, pelajar-pelajar semua jangan sampai terlepas. Walaupun 4 markah nampak sikit, tapi dia sangat memberi kesan kepada kita untuk capai pangkat mumtaz dalam arud qafiah, insya-Allah. Baik, kita lihat dah tadi soalan dia. Okay, kita akan pergi pada bagaimana untuk menjawab soalan-soalan sekiranya bentuk soalan ini keluar dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Baik, kita tengok pada soalan pertama. Man al-mukhtari li'ilmil arud wa min ayyi qabilah? Okey, man kita dah tahu siapa pengasas ilmu arud. Syafiqah. Tahu tak agak-agak siapa pengasas ilmu arud ni? Masya Allah. Ilmu arud ni yang saya belajar sebentar tadi lah kan. Kalau kita lihat namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Betul tak Ustaz? Betul Syafiqah. Jadi untuk menjawab kalau soalan macam ni, terus kita direct pada apa jawapan yang soalan ni nak. Man siapa? Jadi kita nak tak nak kena bagi nama pengasas ilmu arud tu. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan ingat, dia ada 2 soalan. Kenapa 2 soalan? Dia ada darajatan, 2 markah. Maksudnya akan ada 2 soalan. Jadi jangan sampai terlepas pandang dengan soalan yang nampak kecil tapi memberi 1 markah tu. Wa min ay qabilah. Dia daripada qabilah Azdil Basri. Jangan sampai kita jawab 1 tapi soalan kedua ni kita terlepas, kita tak jawab. So kena alert, tengok betul-betul soalan tu ada berapa soalan yang dikehendaki. Kita tengok soalan yang kedua. Alif ada 2 soalan. Okey, uzkur faidatain min fawaid dirasa ilmil arud. Okey. Soalan nak apa? Uzkur, sebutkan faidatain, 2 faedah. Okey, dalam kitab ataupun buku teks pelajar-pelajar semua kita ada 4 kan? Maksudnya keluarkan 2 saja, pelajar wajib hafal dan tulis jawapan tu dalam kertas jawapan nanti, insya-Allah. Kita pergi pada soalan ba. Okey, hati. Ustaz dah kata, arahan soalan sangat simple. Uzkur, istakhris atau arif, hati, tentukan. Okey, nau'ai, 2 nau' pada autad ma'a zikrum misal likulli minhuma. Jadi kita highlightkan apa soalan ni nak. Dia nak nau' autad. Soalan pertama, ada kalimah ma'a kat sini. Maksudnya ada 2 soalan. Okey, dia nak misal. Okey, pelajar-pelajar nampak watat majmuk jawapan dia dengan watat mafruq. Contoh lakum laisa. Pelajar-pelajar, kalau soalan nak contoh, tolong bagi contoh yang ada maksud. Jangan ambil potongan syair yang kalau kita tengok watat majmuk, harakah sukun, dan kita buat contoh. Tak, bagilah contoh yang ada maksud tersendiri. Contoh lakum atau laisa, ada makna dia. Okey, kita akan pergi soalan jim. Mimma tarakkabat taf'ilatani al-atiyatan min haitsu maqati sautiyah. Okey, soalan nak apa? Nakkan ada 2 taf'ilah ni, mutafa'ilun dengan mafa'ilun. Daripada 2 taf'il ni soalan nakkan kita keluarkan maqati sautiyah dia, potongan suaranya berdasarkan pada 2 taf'ilah yang diberikan. Berapa markah? Ni kita kena tengok. Ada 6 markah. Kalau 6 markah maksudnya mutafa'ilun 3 markah,
mafa'ilun 3 markah. So macam mana untuk dapatkan 6 markah ni? Jawapannya ialah ma yatakawanu min sababaini thaqil. Okey, ini 1 markah. Khafif, sebab ni gunakan sabab, ada 2 sabab. Yang pertama sakil, yang kedua khafif, 1 markah. Dan yang terakhir watat majmu', 1 markah. Barulah kita dapat 3 markah. Dan yang kedua ma yatakawanu min watat majmu', 1 markah. Fa sababaini khafifaini, ada 2 sabab khafif selepas watat majmu'. Maksudnya akan dapat lagi 1 markah, 1 markah, barulah kita dapat 6 markah. Nampak satu kalimah sabab sakil, 1 markah pelajar-pelajar. Jangan pula kita masih lagi keliru dengan maqati' sautas taf'ilah. Ini perlu tekankan sebab soalan macam ni kebanyakannya akan ada yang ditanya pada kita. Jangan sampai kita keliru lagi dengan soalan taf'ilah. Dan soalan terakhir iaitu soalan dal. Okey, bentuk soalan contoh. Okey, 4 markah. Dia bagi syair. Okey, biasanya soalan akan bagi syair. Soalan apa? Anjzul bait. Kita dah tajuk ajz. Ajaz ni maksudnya dekat sini. Okey, yang ini kita panggil sadru. Okey, kita panggil ajzu dengan kitabatul arudiyah. Jawapan dia keluarkan ajzul kitabatul arudiyah. Okey, dan yang terakhir keluarkan taf'ilah sahihah li sadru bait. Keluarkan taf'ilah sahaja. Baik, itulah anak murid untuk segmen pertama. InsyaAllah saya Ustaz serahkan pada Syafiqah semula. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita Ustaz Ari berkenaan dengan format soalan arud dan juga ilmu arud. Bagaimana nak dapatkan markah yang maksimum untuk ilmu arud. Betul Ustaz? Betul. Jadi kita nak yakin lepas ni banyak lagi tips yang akan bakal dikongsikan oleh Ustaz. Jadi kita berehat seketika. Mungkin nastarih qalilan wa sawfa nartaqi ba'da qalil. Sukses tam 20 21 pecutan. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ila barnamij Sukses Tam 20 21 pecutan. Ma'ana fi studio Ustaz Ari Kurniawan Abdul Ghaffar, merupakan guru arud wal qafiyah. Dan hari ini al-yawm nata'allam 'an al-arud wal qafiyah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini penerangan mengenai bahagian bahar satu taf'ilah. Tafadhal Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih kepada Syafiqah. Pelajar-pelajar untuk Allah SWT sekalian, insyaAllah hari ini Ustaz akan kongsi tentang al-buhur zawatut taf'ilah wahidah. Bahar-bahar yang mengandungi 1 taf'ilah padanya. Kita akan lihat apakah bahar-bahar yang mengandungi 1 taf'ilah tersebut. Ini yang Ustaz nak fokuskan pada hari ini insyaAllah. Yang kedua, kita tengok apakah isi penting. Isi penting ni semua pelajar-pelajar kena take note. Kena pastikan dia dah ready dah. Dah ada dalam kepala dah hafal dah semua. Untuk persiapan kita dalam peperiksaan nanti. Poin ketiga ialah soalan contoh, dan yang terakhir Ustaz akan kongsikan bagaimana cara untuk menjawab dengan baik insya-Allah pada peperiksaan nanti. Kita tengok ini bahar-bahar yang ada padanya 1 taf'ilah. Yang pertama bahar wafir, yang kedua bahar kamil, yang ketiga bahar hazaz, yang keempat bahar rojas, kelima bahar romal, dan yang keenam bahar mutaqarib. Nampak banyak pelajar-pelajar. Tapi sebenarnya walaupun banyak 6, perkara asas yang membezakan setiap bahar ialah taf'ilahnya. Okey, taf'ilah. Kalau kita ingat, kita hafal taf'ilah untuk bahar wafir mufa'alatun, dan dia berulang sebanyak 6 kali. 3 kali pada sadrul bait dan 3 kali pada ajz. Maknanya pelajar kena hafalkannya. Dan bahar kamil mutafa'ilun, hazaz mafa'ilun, bahar rojas mustaf'ilun, bahar romal fa'ilatun, dan yang terakhir bahar mutaqarib fa'ulun, yang mana bahar mutaqarib ini berulang sebanyak 8 kali. Okey, 4 pada sadru dan 4 lagi pada ajzu. So inilah perkara asas yang membezakan. Kalau soalan tu keluar bahar kamil contohnya, okey, keluar bahar kamil, jangan sesekali kita gunakan taf'ilah bahar rojas. Yang ni salah. Okey, kesalahan yang paling ketara kalau kita buat macam tu. Jadi kalau soalan keluar bahar kamil, alif, ba, jim, dal, semua akan gunakan taf'ilah mutafa'ilun. Jangan gunakan taf'ilah fa'ulun yang mutaqarib. Ini memang kesalahan yang besar sekali kita buat dalam peperiksaan. Tapi Ustaz harap semua pelajar dah hafal lah. Sebab ini perkara asas yang perlu kita faham, kita perlu bezakan. Kalau kita dah dapat bezakan, keluar pun apa bahar sekali, kita akan mampu untuk jawab dengan baik. Sebab kita dah mampu untuk bezakan setiap bahar tu. Okey? Dan apa yang bezakan dia, yang ini Ustaz kata perlu fokus. Kita dah kenal pasti taf'ilah atau wazan setiap bahar.
dan kita akan kenal pasti apa istimaluhunya. Sama ada tam saja, ada majzu, ada mastur, manhuk. Itu semua setiap bahar kena hafalkan. Okey, mungkin akan ditanya. Yang ketiga, aruduhu wa darbuhu. Ini lagi satu. Semua pelajar, Ustaz Arab sangat, jangan sampai perkataan arud dan darabnya tak hafal. Okey, nanti Ustaz akan tunjukkan satu soalan contoh macam mana untuk bahagian arud dan darab tu ditanya. Okey. Dan yang terakhir, ma yadkhulu min zihaf au illah. Yang ini pun kalau kita tengok dalam kitab atau buku teks, sebelum tajuk bahar tu dikeluarkan apa zihaf dan juga illah yang akan berlaku pada setiap bahar tu. Itu pun pelajar-pelajar wajib hafalkan. Kenapa perlu hafal, Ustaz? Ini untuk bantu kita, untuk kita faham. Jadi kalau soalan keluar, insya-Allah kita boleh jawab dengan tenang. Ini soalan contohnya yang Ustaz kata. Poin pertama, taf'ilah. Kenapa perlu tahu taf'ilah? Mungkin soalan akan tanya, ma taf'ilah bahar kamil? Ustaz bagi contoh, ini soalan bahar kamil. Apa Ustaz beritahu tadi? Kalau soalan alif dah kata bahar kamil, okey? Maksudnya alif ba jim dal akan gunakan taf'ilah bahar kamil. Okey? Dan apa taf'ilah bahar kamil? So soalan nak. Jadi kita akan nyatakan apa taf'ilahnya. Seterusnya, ma wa mimma takawwana min haitsu maqati' sautiyah. Dia nak maqati' sautiyah ada. Apa potongan daripada taf'ilah untuk bahar kamil? Soalan kedua, idza kana arud kamil tam hazza fama adrabuhu. Jika arud kamil tam hazza, maka darabnya apa? Ini soalan untuk poin yang ketiga. Sebab tu saya kata kena hafal. Kalau kita tak hafal, kita tak boleh jawab. Sekarang ni pelajar nak mumtaz kan? Kena hafal. Kita tak ada pilihan. Untuk bantu kita semua dapatkan mumtaz, terutama dalam mada arud dan semua mada, kita kena rajinkan diri untuk hafal semua ta'rif yang ada. Soalan ba, arif mustalahina al-atiyin. Ini pula contoh soalan yang melibatkan ma yadkhulu min zihaf au illah. Macam saya beritahu, sebelum masuk tajuk bahar tu ada zihaf dengan illah dalam buku teks tu. Hafalkan. Sebab kalau keluar bahar kamil, itulah yang akan ditanya pada soalan, mungkin letak di soalan ba. Okey, apa yang ditanya? Waqsun, tarfil. So apa yang kita perlu? Ini ta'rif waqsun tu apa? Ta'rif tarfil tu apa? Setiap satu ta'rif 2 markah. Ada 2 soalan 4 markah. Jadi nak tak nak pelajar hafalkan, supaya kita dapat 4 markah yang diberikan ni. Soalan jim. Okey, ini bentuk soalan jim. Soalan akan bagi syair. Okey, macam ni Ustaz bagi 3 contoh syair. Kita kenal pasti apakah dia punya arahan soalan dia. Ain adrab. So soalan nak darab pada bait bersama zikru taf'ilatuha dan juga taf'ilah yang nakkan berdasarkan pada darab yang diminta. So 2 poin ni kita akan keluarkan. Okey, sebab arahan nak ni. Jangan pula kita buat yang lain dan membazir masa. Okey, kita kena pasti apa soalan tu nak. Jadi kalau kita dah tahu soalan nak darab, soalan nak taf'ilah kepada darab, itu sahajalah yang kita akan buat dalam buku jawapan nanti. Dan yang terakhir, bentuk soalan dal dibagi syair takallam bitafsil. Ini ialah arahan soalan yang mungkin bagi sebahagian pelajar agak rumit. Kenapa? Dia tak ada spesifik nak apa. Dia kata takallam bitafsil anil arud. Maksudnya soalan ni apa? Bincangkan secara detail, secara terperinci. Ini mungkin soalan aras tinggi. Kenapa aras tinggi? Sebab dia tak nyatakan. Beza soalan dal dengan jim. Okey, jim ain adrab. Okey, kita tahu dia nak darab. Okey, darab dan juga taf'ilah. Clear. Tapi soalan dal aras tinggi, dia nakkan semua yang berkaitan tentang arud. Okey, apa yang semua berkaitan tentang arud? Yang ni saya akan bagi contoh. Okey, kita pergi dulu soalan alif. Apa taf'ilah bahar kamil tadi? Okey, mutafa'ilun. 1 markah. Maqati' sautiyah daripada bahar kamil. Sabab sakil, sabab khafi dan watat majmu'. Maqati' sautiyah daripada mutafa'ilun, ada sabab sakil 1 markah, sabab khafif 1 markah. Maaf. Okey. Dan watat majmu' yang terakhir. Jadi total semua ada 4 markah kat sini. Dan kita akan tengok soalan
Yang kedua, iza kanat arud kamil tam hazza fama adrabuhu. Apa darab dia? Dua markah maksudnya ada 2 poin yang kita kena keluarkan. Yang pertama ahaz, yang kedua ahaz mudmar. Jadi 2 poin ni. 2 poin soalan alif, dua-dua perlukan kita menghafal di bawah konstruk mengingat. Kalau kita tak ingat, kalau kita tak hafal, macam mana kita nak jawab? Tapi pelajar-pelajar, banyak ke kalimah yang kita perlu hafal? Sikit je, ahaz 1 markah. Ahaz mudmar 1 markah. Sebab tu dia perlu fokus. Apa soalan tu nak, kita keluarkan jawapan dia. Soalan ba, yang Ustaz kata ma yadkhulu min zihab au illa. Dia tanya waqsun dan juga tarfil. Terus keluarkan ta'rifnya. Okey, waqsun apa? Hazfu tsani mutaharrik. Yang kedua tarfil, ziyadah sabab khafif ala taf'ilati allati akhiruha wa tat majmu'. Jadi 2 taf'ilah ni, istilah ni perlukan ta'rif, setiap ta'rif 2 markah. Jangan terlepas. Sebab tu Ustaz nakkan semua anak murid bahagian pertama zihab dengan illah hafalkan semua. Okey, zihab ada zihab mufrad, muzdawish, di bawah-bawahnya semua hafalkan. Illah pun sama, hafalkan sebab akan ditanya dalam soalan. Kalau kita tak hafal, macam mana kita nak jawab pelajar-pelajar? Okey, Ustaz Arab semua dah bersedia dah hafal bahagian illah dengan zihaf, insya-Allah. Dan pergi tengok soalan jim. Ini Ustaz nak kongsi. Kita semua dah sedia maklum dan sekolah, guru-guru semua dah ajar. Ada syair, selepas dapat syair kita akan buat kitabatul arudiyah. Lepas tu kita akan pergi taktik berdasarkan pada penulisan arud. Lepas tu kita akan buat taf'ilah. Dan yang terakhir kita akan dapat nau' daripada taf'ilah, sama ada kalau sempurna dapat mutafa'ilun, kita akan tulis salimah. Kalau ada zihaf atau illah berlaku pada taf'ilah tu, kita akan nyatakan apa yang berlaku. Macam ni zihaf dia, iaitu idmar. Kita tulis dengan mudmarah. Mutafa, asalnya mutafa'ilun. Ada berlaku zihaf dengan illah, iaitu illah yang berlaku kat sini hazazun. Kita tulis dengan hazaun. Jadi kita nyatakan, kalau tak ada apa-apa yang berlaku, kita tulis salimah. Okey, pelajar, ini keseluruhan. Tapi nanti kalau soalan keluar, macam Ustaz beritahu, kita keluarkan apa yang dia minta. Ini tadi Ustaz dah buat kolom kotak-kotak ni nak bagi semua pelajar-pelajar. Lihat, ini hasyu. Mana 2 taf'ilah pertama hasyu. Arud yang terakhir. Lepas tu hasyu pada ajzul bait, yang terakhir ialah darab. Ini syair kitabatul arudiyah ta'ti taf'ilah nau' kenal pasti. Ini hasyu arud, atau kalau nak semua sadrul bait. Hasyu darab, syatrus sani, ajzul bait. Yang ini sadrul bait. Kalau kita dapat bezakan, kita terus keluarkan apa yang kehendak soalan. Contoh, qatti hazal bait bil harakat was sakinat. Apa yang soalan tu nak? Ta'ti'. Maka kita keluarkan ta'ti' sebab dia tak ada khususkan. Okey? Macam Ustaz beritahu ni, ini kehendak soalan, ini dikhususkan. Nak hasyu sahaja ke? Nak arud sahaja? Nak hasyu pada ajzul bait ke? Nak darab sahaja? Kalau tak dinyatakan penghususan, kita keluarkan keseluruhan syair. Macam tadi nak taktik, maka kita keluarkan semua taktik pada sadrul bait dan semua taktik pada ajzul bait. Okey? Inilah jawapan dia. Barulah kita boleh dapat 6 markah. Sebab kita keluarkan apa yang soalan tu nak. Contoh soalan lagi, uktub sadrul bait bi kitabatil arudiyah. Maknanya soalan tu nak kitabatul arudiyah dan dikhususkan dia nak sadrul bait saja. Okey, kalau kita tengok pada kotak yang Ustaz buat ni, dia nak kitabatul arudiyah ni. Dan dikhususkan lagi sadrul bait. Maksudnya daripada wahalawatud dunya li jahiliha, yang kitabatul arudiyah saja perlu kita keluarkan dalam buku jawapan. Sebab tu kita kenal pasti apakah kehendak soalan, ada tak dikhususkan, nak yang mana satu. Kalau tak ada, bagi semua. Macam ni ada sadrul bait, bagi sadrul bait saja. Ajzul bait tak perlu. Wa mararatud dunya liman aqala, tak perlu. Terus buat pada sadrul bait saja. Jadi kita senang. Kita terus keluarkan apa soalan tu nak. Contoh soalan lain. Okey, qatti hasyu. Okey, soalan nak taktik dan dikhususkan nak hasyu saja. Dinyatakan tak hasyu sadrul bait ke ajzul? Tak. Maksudnya kita akan keluarkan hasyu 2 taf'ilah pertama ni dan 2 taf'ilah yang ada pada ajzul. Minta maaf, 2 hasyu taktiknya dan 2 hasyu taktik pada ajzul bait. Inilah jawapan yang soalan ni nak.
Jadi fokus pada apa kehendak soalan. Tak perlu kita buat semua. Sebab ada pelajar, dia buat ni semua ni. Dia buat semua. Soalan tadi nak taktik kan? Patutnya sampai sini je. Tapi dia buat semua. Alangkah rugi masa. Kita nak fokus buat sampai sini dan keluarkan dekat buku jawapan tu apa yang soalan tu nak. Taktik hasyu. Contoh soalan yang lain, Jim. Okey? Dia bagi syair yang sama. Jadi senang untuk kita tahu arahan soalan ni nak apa. Soalan nak uzkur arud wa darab. Dia nak arud dan nak darab. Okey, pelajar-pelajar, maka kita keluarkan arud dengan darab sahaja. Tak perlu nyatakan yang lain. Mana arud dengan darab? Kita tengok pada kolom yang ustaz dah buat tadi, jadual ni. Arud dia hiliha, ambil syair asal. Darabnya aqala, ambil daripada syair asal. Keluarkan arud dan juga darab yang berkaitan. Dan insya-Allah kita akan terus pada soalan dal. Soalan yang orang kata, ramai pelajar kata ustaz susahnya dal. Kan? Takallam bitafsil. Bincangkan secara detail, secara terperinci tentang arud. Kita dah tahu tu arudnya ialah hiliha. Jadi apa yang berkaitan tentang hiliha? Kalau tengok kat sini, ni dia nakkan apa? Kitabatul arud dia hiliha. Dia nak taktik kepada hiliha. Dia nak taf'ilah hiliha, iaitu mutafa. Dan dia nak nauk kepada arudnya haza. Ini yang soalan takallam bitafsil anil arud tu. Jadi kita tahu apakah soalan tu nak. Jadi jawapannya ialah 4 markah kan. Ada arud dia hiliha, ada taktiknya harakah sukun, ada taf'ilahnya mutafa dan ada nauk arud haza. Ini yang soalan nak dan kita kena keluarkan. Mungkin sebahagian pelajar kata, kenapa tak direct macam soalan soalan Jim ain arud ma'a zikru taf'ilatuha. Direct nak arud dan taf'ilah. Tak ya pelajar-pelajar, soalan dal biasanya soalan kemahiran ars tinggi, perlu kita berfikir lebih. Takalam bitafsil anil arud, apa yang berlaku, apa yang berlaku pada arud ni. Keluarkan semua yang berlaku berdasarkan pada kotak yang ustaz dah bagi contoh ni. Okey, tengok ni. Jadi kita boleh keluarkan jawapan apa yang soalan tu nak. Itu sahaja pesan untuk segmen kedua. Saya serahkan kepada Syafiqah semula. Baik, itu dia penjelasan yang sangat semangat daripada ustaz kita mengenai dengan ilmu arud. Bagaimana teknik untuk menjawab bahagian arud, bahagian bahar satu taf'ilah. Jadi saya yakin kita semua, pelajar-pelajar semuanya ingin tahu apa yang akan dibincangkan lebih lanjut. Tapi sebelum tu, mungkin nastarih qalilan wa sawfa nataqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Ikut Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ma'ana fi barnamij Sukses Tam 20 21 percutan. Al-yawm nata'allam 'anil 'arud wal qafiyah. Dan hari ini segmen kali ini ustaz mengenai dengan bahar juga, tetapi mengenai 2 taf'ilah. Apakah penjelasannya? Tafadhal. Terima kasih kepada Syafiqah. InsyaAllah pelajar-pelajar, hari ini kita akan pergi pada segmen yang ketiga. Al-buhur zawatu taf'ilataini mukhtalifatain. Okey, yang mana maksudnya bahar-bahar yang mengandungi 2 taf'ilah yang berbeza. Segmen kedua kita pergi dari 1 taf'ilah. Segmen ketiga kita akan lihat apakah bahar-bahar yang mengandungi 2 taf'ilah yang berbeza. Baiklah, kita akan pergi apa fokus ustaz pada hari ini. InsyaAllah pertama kita akan lihat apakah tajuk atau bahar yang kita telah pelajari berkaitan tentang tajuk di atas. Yang kedua, isi penting. Okey, pelajar-pelajar tolong tengok sikit apa isi penting tu. Part yang ketiga, soalan contoh, dan yang terakhir iaitu teknik menjawab macam mana untuk kita boleh dapatkan markah yang baik, yang maksimum yang kita boleh dapat berdasarkan markah yang diberikan. Baik, ada berapa taf'ilah? Ada berapa bahar? Ada 4. Bahar tawil, bahar madid, bahar basit dan bahar khafif. Kalau tadi yang 1 taf'ilah ada 6, sekarang yang 2 taf'ilah ada 4 saja. Bertambah sikit kan Syafiqah? Tambah Jadi sikit. tinggal 4 sajalah yang kita perlu fokuskan pada segmen ni. Macam Ustaz beritahu yang tadi, segmen kedua, perbezaan paling ketara, perkara asas yang beza di antara setiap bahar ialah taf'ilahnya. Okey? Taf'ilah bahar tawil. Apa 2 taf'ilah yang berbeza? Tengok, dimulakan dengan fa'ulun dan mafa'ilun. Berulang fa'ulun, mafa'ilun pada sodrul. Dan berulang lagi fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun
pada ajzul bait. Ini ialah taf'ilah untuk bahar tawil. Bahar madid fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Berbeza. Sebab kenapa berbeza? Fa'ilatunnya 2 kali tapi fa'ilun sekali saja. Okey? Dan dia berlaku juga pada ajzul bait ni. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Setiap taf'ilah atau wazan ni sepatutnya kita dah ingat. Jangan sampai kita masih lagi keliru. Apa taf'ilat setiap bahar? Apa bezanya? Sebab tu dia dalam satu tajuk taf'ilatain mukhtalifatain. Dan kita kena hafalkan, ingat kedudukan berulang berapa kali. Bahar basit sama dengan tawil. 8 taf'ilah, 4 taf'ilah pada sadrul bait, 4 taf'ilah pada ajzul bait. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ustaz, boleh tak saya nak gunakan fa'ilun dulu? Tak boleh pelajar-pelajar. Kena mulakan dengan mustaf'ilun fa'ilun. Dan yang terakhir, bahar khafif fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Dia sama dengan bahar madid. Ada 3 pada sadrul bait yang mana taf'ilah pertama berulang sebanyak 2 kali dan taf'ilah yang kedua berulang sekali sahaja. Dan dia berlaku pada sadrul dan juga ajzul bait. Ini wajib kita hafal, khadam, ingat selalu. Sebab kalau kita ingat, keluarlah bahar apa pun, insya-Allah kita boleh jawab. Sebab inilah asasnya yang perlu kita kenal pasti. Okey, baik, kita tengok pada seterusnya, iaitu perlu fokus. Taf'ilah. Ustaz dah bagi tahu dah tadi perbezaan setiap bahar. Istimaluhu pun sama. Okey, apa istimal untuk bahar tawil, madid, basit dan juga khafif? Aruduhu wa darbuhu. Kena hafal. Tapi mana pelajar yang dah hafal di tajuk pertama arud tadi untuk zihaf dengan illah, insya-Allah benda yang sama je. Benda yang sama diulang pada setiap bahar. Cuma mungkin bahar ini ambil zihaf lain dengan illah yang lain. Sebab kalau dah hafal awal-awal tu, insya-Allah tak ada masalah untuk poin yang ketiga ni. Dan poin yang keempat, ma yadkhulu min zihaf aw illah yang Ustaz beritahu tadi. Jadi 4 poin ni tolong. Tolong hafalkan, tolong ingat. Jangan sampai soalan kalau keluar kita tak boleh nak jawab. Okey? Baik, ini ialah soalan contoh. Ustaz ambil satu bahar daripada 4 tu, iaitu bahar tawil. Okey? Uzkur taf'ilatai bahar tawil ma'a tamthil likulli minhuma. Okey, soalan nak apa? Taf'ilah. Uzkur taf'ilah. Apa taf'ilah bahar tawil? Dan juga nakkan tamthil, contoh. Okey? Contoh bahar tawil. Ada 2 kan? Dan kita akan bagi 2 contoh. Arif mustalahat al-atiyah. Ta'rif. Hafal tak ta'rif qabdun? Hafal tak harif hazfun? Hafal tak ta'rif kaf? Kalau dah hafal, alhamdulillah, kita boleh jawab dengan tenang. Yang belum hafal lagi pelajar, tolong. Tolong, ada masa lagi untuk kita hafal. Tengok soalan macam ni. Keluar kan? Takkan kita tak nak hafal lagi. Kemungkinan dia keluar tu ada. Jadi persiapan kita untuk menjawab, nak tak nak, kita kena hafal. Betul. Setiap ta'rif akan dapat 2 markah. Ada 3, dapatlah 6 markah. Bayangkan kita dah hafal 6 markah dalam tangan. Seronok kan? Lagi dekat target kita nak ke mumtaz tu. Okay, contoh soalan jim. Kita akan bagi syair. Sama juga dengan segmen kedua. Okay, yang membezakan ialah dia ada 2 taf'ilah. Segmen kedua tadi 1 taf'ilah. Kita lihat, apakah soalan tu nak? Uktub kitabatun arudiyah. Dia nak kitabatun arudiyah. Dia nyatakan penghususan. Ya, fima tahtaul khat. Yang bergaris bawah. Sahaja. Okey, ini bentuk yang lain. Tengok, beberapa bentuk soalan Ustaz dah kongsikan, kenal pasti. Jadi nak kitabatun arudiyah yang bergaris bawah sahaja. Ada pada sadrul dan sebahagian pada ajzul. Habis yang tak garis bawah, tak perlu kita buat. Okey, kita ikut je arahan dia. Dal, ada syair. Apa soalan berdasarkan syair tu? Istakhrij arud dan darab. Yang kedua, bayin ma hadatha. Apa yang berlaku terhadap arud ni? Ini yang kita nak keluarkan, kita nyatakan. Sebab soalan tanya, apa yang berlaku? Soalan dal kan? Baik, kita akan pergi tengok macam mana cara untuk menjawab dengan baik supaya kita tak hilang markah dalam peperiksaan nanti. Soalan alif, uzkur taf'ilatai bahar tawil ma'a tamthil. Okey, ada 2 arahan. Dia nakkan taf'ilah bahar tawil dan contoh. Kita keluarkan taf'ilah fa'ulun. Taf'ilah kedua mafa'ilun. Contoh. Pelajar-pelajar, kalau soalan nak contoh, saya ingatkan lagi sekali, hafalkan setiap satu contoh bagi setiap taf'ilah.
Okey, sebab kalau ditanya kita dah ada satu kalimah yang kita yakin kalau kita keluarkan insya-Allah betul. Sebab apa? Dia perlu ada satu makna yang sempurna. Setiap contoh. Fa'ulun contohnya kitabun, kitab. Okey, kita tahu kitabun. Jangan pula pelajar-pelajar letak kitabun nun di hujung tu. Bunyi sama tapi kalau ada nun salah sebab kitabun bukan begitu ejaan dia. Mafa'ilun, mafatihun. Okey, atau apa-apa contoh yang dirasakan sesuai betul berdasarkan pada taf'ilah yang diminta. Okey, jadi wajib kena ada satu contoh setiap tafilah. Ada berapa tafilah? 10 kan? Tak banyak insya-Allah. Kita pergi soalan ba. Soalan ta'arif daripada zihaf dengan ilah. 6 markah. Maka kita jawab macam biasa. Qabdu, hazbul khamis sakin, hazfun, hazab, sabab khafif min akhiri taf'ilah. Yang ketiga al-kaf, hazbus sabiq sakin. Ini pun sama. Pelajar-pelajar, jangan sampai kita terlepas soalan ni. Sebenarnya soalan ni dah kalau kita hafal dah senang dah. Dapat 6 markah. Masya-Allah. Lagi dekat kita punya target untuk dapat mumtaz. Okey, ini yang ustaz macam dah bagi tahu tadi. Kita biasa buat soalan jim akan ada syair dan kita dah tahu macam mana nak buat kitabatul arudiyah dia. Kita dah tahu macam mana nak buat ta'tib berdasarkan kitabatul arudiyah dan kita tahu nak dapatkan taf'ilah berdasarkan ta'tib dan daripada taf'ilah tu baru kita boleh keluarkan nauk dia. Okey, ini yang biasa kita dah buat. Okey, ustaz yakin macam semua pelajar dah bersedia dah dengan cara macam ni dan ustaz nak fokuskan apa yang kehendak soalan. Okey, ini kehendak soalan, ini yang dikhususkan sama ada hasyu, arud, hasyu atau darab. Okey? Baik, ini beberapa contoh soalan jim kita akan lihat. Pertama, uktub kitabatul arudiyah macam tadi. Yang bergaris bawah, maka kita keluarkan kitabatul arudiyah. Ada tak Umawi ustaz buat? Tak ada kan? Sebab tak di garis bawah. Daripada inna sahaja sampai waraihun, wayabqa sampai di. Sebab itu yang soalan nak. Okey, contoh seterusnya, hati taf'ila munasabah lil baiti sabiq. Dia nak taf'ilah, ada dikhususkan? Tak ada. Maka keluarkan semua taf'ilah yang ada kat sini. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Tengok kenapa sini tak ada ya? Sebab kita dah buat tadi kat atas tu, tak ada ya. Okey, tak ada sukun dekat sini. Maka kita teruskan dengan apa yang kita dapat. Keluarkan taf'ilah dia yang berkaitan. Contoh seterusnya ialah qati' anjuzul bait. Dia nak taktib tapi pada anjuzul bait. Wa yabqa sampai wazikru sahaja. Maka kita keluarkan taktik yang diminta. Okey, soalan contoh seterusnya ialah uzkur arud wa darab. Dia nak arud dan darab dan juga nauknya. Okey pelajar? Arud, darab, arud kat sini, waraihun, darabnya, thu wa zikru kita keluarkan. Dan nauk. Takkanlah waraihun dengan thu wa zikru ni dapat 4 markah. Pasti ada lagi satu soalan. Sebab tu kita jawab, tengok 4 markah. Pasti ada lagi jawapan. Jangan sampai tertinggal. Biasa seronok dah dapat terlupa nauk huma ni. Jadi kita keluarkan nauknya. Okey, berdasarkan pada arud dan darab. Soalan lain ialah istakhris darab, keluarkan darab. Darabnya apa? Dan ta'tib. Ada 2 soalan sebab darajatan 2 markah. Baik, kita akan pergi soalan dal. Okey, soalan dia bagi syair. Apa soalan nak? Istakhris arud dengan darab. Ni senang. Kita keluarkan arud dia, darab dia. Soalannya agak kritikal sikit. Bayin ma hadatha. Apa yang berlaku dengan arud ni? Kalau kita tengok pada jadual yang ustaz dah berikan tadi. Ni, maqbudah. Apa takrif maqbudah yang perlu kita keluarkan? Sebab itu yang berlaku pada arud dia waraihun. Sepatutnya kita akan dapat mafa'ilun yang ada ya. Kenapa tak ada ya? Itu yang soalan tanya. Ma hadatha, apa yang berlaku dekat arud? Kenapa tak dapat sama mafa'ilun? Rupanya dibuang huruf kelima yang berbaris mati. Hazab khamis sakin. Ini yang soalan nak. Ma hadatha, apa yang berlaku? Jadi kita dah keluarkan arud dan lisanihi. Kita keluarkan darabnya. Ratir rijl. Mana kalau arud dengan darab, kita bagilah syair asal. Okey, dan kita beri apa yang soalan tu ma hadatha, iaitu apa yang berlaku pada arud, dibuang huruf kelima yang berbaris mati. Maka barulah dia dapat full mark 4 markah. Okey, itu saja Syafiqah untuk segmen yang ketiga. Saya serahkan kepada Syafiqah. Itu dia penjelasan yang sangat semangat dan sangat jelas ya berkenaan dengan bahar, bahagian bahar 2 taf'ilah.
Saya rasa formatnya sama ya Ustaz. Lebih Tapi yang kurang. paling penting apa yang saya dapat penekanan daripada Ustaz tadi adalah berkenaan dengan kalau boleh kita semua, pelajar-pelajar semua hafal apakah yang bakal dikongsikan oleh Ustaz, insya-Allah. Jadi murid-murid, pelajar-pelajar sekalian, jadi kita berehat seketika. Kita nak kembali selepas ini, tapi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Sukses Tam 20 21 pecutan. Didik TV Didik TV KPM. أهلا وسهلا إلى برنامج سكسس تام 20 21 pecutan. اليوم نتعلم عن العروض والقافية. Dan kali ini Ustaz, segmen kali ini apa yang bakal Ustaz jelaskan mengenai dengan ilmu qafiyah. Tafadhal. Terima kasih pada Syafiqah, pelajar-pelajar yang diminta Allah SWT sekalian. InsyaAllah segmen kali ini Ustaz akan kongsikan lagi satu tajuk berkaitan tentang ilmu arud dan qafiyah, bahagian qafiyah. Baik, kita akan lihat apakah yang Ustaz akan kongsikan pada hari ini. Yang pertama, kita akan lihat apakah tajuk yang kita telah pelajari. Okey. Yang kedua, isi penting. Yang ketiga, soalan contoh. Yang terakhir, teknik menjawab. Bagaimana untuk kita menjawab soalan-soalan pada bahagian qafiyah, insya-Allah. Ini ialah silibus atau muqarrar yang kita telah habis pelajari di sekolah-sekolah. InsyaAllah, saya yakin pelajar-pelajar dah habis dah hafal dah kan? Tinggal nak jawab je, insyaAllah. Jadi ada 5 yang perlu kita, ada 6 minta maaf, ada yang perlu kita fokuskan pada bahagian ni. Yang pertama, qafiyah, suwarul qafiyah, ahraful qafiyah, harakat ahraful qafiyah, asmaul qafiyah, dan yang terakhir, daruratus syi'riyah. Okey. Qafiyah ni sangat unik semua pelajar-pelajar, sebab kita akan lihat pada hujung 2 sukun yang terakhir saja. Bukan macam bahagian arud. Arud daripada awal hingga akhir. Tapi qafiyah yang pasti kita maklum semua, kita akan lihat 2 sukun dan 1 harakah di hujung pada setiap bait syair. Yang ini pelajar semua kena laksanakan. Kena buat dekat rumah. Ada 2 benda, iaitu faham dan juga hafal ta'rifnya. Ta'rif qafiyah wajib dihafal. Okey? Ta'rif huruf-huruf qafiyah. Kita ada rawi, kita ada wasal, khuruj, dakhil, ta'sis, ridif. Wajib hafalkan ta'rif tu. Harakat ahruful qafiyah, kita ada majra, nafas, ras, isbat, taujih, semua tu kena hafal ta'rif. Sebab kita tak tahu apa yang keluar. Jadi kita bersedia dengan semua item-item kalimah yang memerlukan kita hafal ta'rif dia. Dan seterusnya asmaul qafiyah. Nama-nama qafiyah ada mutarakib, mutaradib, mutawatir, semua tu ada 6 kena hafalkan. Okey, dan yang terakhir darurah syi'riyah, ada 3 kena hafalkan. Darurah syi'riyah bin naqsin, bin ziyadah, bin taghyir, wajib dihafalkan ta'rif-ta'rif ni untuk persiapan kita sebelum peperiksaan arud dan qafiyah. Dan kenalah faham. Okey, jangan hafal ta'rif tapi tak faham, sebab soalan akan keluarkan syair, disuruh keluarkan apakah qafiyahnya, apakah suwarul qafiyah, apa huruf-huruf qafiyah, apa harakat ahruful qafiyah, dan apakah asmaul qafiyah. Yang ini kalau kita tak faham, kita tak boleh nak jawab. Contoh kenapa Ustaz kata macam tu? Contoh dia bagi syair. Okey, dia bagi syair. Ustaz dah bagi tahu tadi, 2 sukun yang terakhir. Kalau kita tengok daripada hujung ni, alif ni sukun, ha, qaf, fa, dan alif yang kedua ni sukun. So kita akan ambil satu. Wa fiquha sahaja untuk qafiyah. Dan kita akan bincang wa kifuha sahaja. Wa fiquha untuk qafiyah. Daripada dapat dah qafiyah, soalan mungkin akan tanya suwarul qafiyah, ba'du kalimah. Mungkin akan tanya huruf qafiyah, rawi di mana? Qaf. Okey, wasal di mana? Ha. Khuruj mana? Alif. Dakhil, fa, ta'sis, alif. Jadi mungkin soalan tanya nakkan kita keluarkan huruf. Mungkin juga soalan nakkan keluarkan baris huruf qafiyah. Majranya apa? Dhammah, qaf. Sebab harakah memberi maksud baris. Nyatakan barisnya dhammah, qaf. Sebab qaf ni berbaris atas, dhammah. Nafas, fathah, ha. Ha tu berbaris atas. Isba, kasrah, fa. Ras, fathah, waw. Jadi kena nyatakan. Kalau soalan tu nak harakah, bagi apa harakah dulu? Dhammah ke, fathah ke, kasrah. Baru nyatakan huruf dia. Lainlah kalau soalan tanya huruf, terus nyatakan hurufnya apa. Okey? Jadi kena faham.
Barulah kita boleh bezakan di antara huruf dan juga harakat. Dan yang terakhir, asmaul qafiyah. Okey, kena dapatkan berapa baris di antara dua sukun. Kat sini kita dapat fa satu, qaf satu, ha satu. Ada 3 harakah di antara dua sukun, namanya qafiyah mutarakib. Maka kalau kita dah faham perkara ni, insya-Allah kalau soalan keluar, kita boleh jawab. Dan bukan keluarkan semua, ikut soalan tu nak apa? Nak qafiyah ke? Nak suara qafiyah ke? Nak ahraful qafiyah? Nak harakat ahraful qafiyah? Atau nak asmaul qafiyah? Kita keluarkan ikut dia punya arahan soalan. Baik, kita akan pergi pada soalan contoh. Okey? Mal murad bil mutlaqah wa muqayyadah. Ini satu contoh yang ustaz nakkan pelajar semua kadang-kadang terlepas pandang soalan ni kan. Tengok balik. Ini dekat bahagian tajuk rawi. Okey, tajuk rawi. Rawi mutlak dengan rawi muqayyad. Kalau ta'rif, maksudnya satu ta'rif 2 markah. Total 4 markah. Arba'ah darajat. Ba, arif ma ya'ti. Dia nak ta'rif apa? Majra, nafas dengan ras. Jadi 3 keluarkan. Satu ta'rif 2 markah. Total 6 markah. Pelajar-pelajar, 4 campur 6. 10 markah belajar. Kalau kita hafal ta'rif, 10 markah dalam tangan. Baki lagi cari 10 markah. Sebab setiap soalan 20 markah. Senang kan? Tapi poin dia kenalah hafal. Kalau tak hafal, sian kita kan tak dapat 10 markah ni. Okey, ada masa lagi untuk hafal. Seterusnya kita tengok contoh-contoh soalan pada bahagian jim. Okey, macam biasa dia akan bagi syair. Apa soalan berdasarkan syair? Istakhris qafiyah. Nampak dah soalan tu kata, nakkan qafiyah, cari qafiyahnya. 3 markah, setiap qafiyah ni 1 markah. Okey, soalan kedua, sami, namakan nau' min haitsu asmaul qafiyah. Okey, nama qafiyahnya berdasarkan daripada qafiyah yang kita dapat. Itu mungkin soalan jim. Okey, soalan dal. Soalan daripada tajuk darurat syi'riyah. Soalan nak bayin apakah darurat syi'riyah yang wujud pada 2 bait di bawah ni. Okey, bait yang pertama, bait yang kedua. Okey, kita dah sedia maklum dah tentang syair ni. Kita dah jumpa syair ni dalam kitab. Kena faham manakah kalimah-kalimah yang melibatkan darurat syi'riyah, baru boleh kita keluarkan. Dan inilah cara untuk menjawab. Kalau soalan ta'rif bagi rawi mutlak, idza kana rawi mutaharrik. Rawi muqayyad, idza kana rawi sakin. Senang, kalimah dia simple. Tapi kalau kita tak hafal, masya-Allah, rugilah kita, hilang 4 markah. Okey, kalau ta'rif kat sini 6 markah. Majrah, harakah rawi mutlak. Nafas, harakah wasal. Ras, fathah, harful ladzi qabla alif taksis. 6 markah. Pelajar-pelajar, tolong sangat hafalkan semua supaya 10 markah ni dalam tangan. Okey? Soalan jim. Dia bagi syair. Soalan istakhris qafiyah. Manakah ustaz sukalah buat kotak macam ni, keluarkan qafiyah. Hisufun. Qafiyah kedua, adilu. Qafiyah ketiga, mam. Kenapa? Kita tengok. Sebab 2 sukun. Sukun pertama mim, sukun kedua alif. Dan harakah sebelumnya. Dapatlah mim, alif, mim. Itu jawapan dia. Dan nama qafiyah, kita tengok. Ada berapa harakah di antara 2 sukun? Tak ada. Okey, yang bawah ni tak ada. Jawapan dia qafiyah mutaradif. Ini apa? Adilu, alif sukun yang pertama, lepas lam adilu ni sukun ada 2 dal dengan lam. Kalau 2 harakah, qafiyah mutadarik. Hisufun, ada berapa harakah? Ada nun, fa dengan sin. 3 harakah. Jawapan dia qafiyah mutarakib. Ini soalan jim. Dan yang terakhir, pelajar-pelajar yang Ustaz nak kongsikan ialah bayin darurat syi'riyah al-mawjudah fil baitain al-atin. Dia nak apa? Darurat syi'riyah. Apa kalimah dia? Macam mana dapat 4 markah? Okey, 4 markah. Jangan keluarkan kalimah je. Sebab takkan kalimah ni mirdasa dengan ajlali ni dapat 2 markah. Pasti nak keluarkan nauk dia. Kenapa mirdasa? Sebab tarakat tanwin munsharif. Kenapa ajli? Fakul harful mudghah fi ghairihi. Kena keluarkan nauk dia. Barulah kita confident, kita yakin 4 markah. Mirdasa 1 markah, ajli 1 markah, nauknya tarakat tanwin munsharif 1 markah, fakul harful mudghah fi ghairihi 1 markah. Ini yang perlu kita fokuskan. Semua tajuk, pelajar-pelajar, Ustaz harap sangat semua dapat beri fahamkan apa yang konteks yang Ustaz kongsi kepada semua, dan juga yang inilah
InsyaAllah itu saja yang Ustaz boleh kongsikan kepada semua pelajar pada segmen ini. Ustaz serahkan kembali kepada Syafiqah. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Itu dia penjelasan daripada Ustaz kita mengenai dengan ilmu qafiyah ya Ustaz. Ya, Jadi Ustaz, Syafiqah. untuk kesimpulan, apa yang rumusan yang boleh Ustaz kongsikan kepada kami semua? Terima kasih Syafiqah. Pelajar-pelajar, harapan Ustaz dalam ilmu atau kertas aruk qafiyah ni hampir separuhnya banyak takrif. Jadi harapan besar sangat Ustaz kepada pelajar iaitu dapat hafal semua takrif yang ada dalam kitab. Okey, bayangkan kita penat kita menghafal tapi kita dapat hasilnya dengan dapat jawab soalan-soalan berkaitan dengan takrif. Sebab untuk dapatkan lulus pelajar-pelajar semua, soalan takrif takkan lari daripada kita. Dah dapat semua soalan takrif, kita dapat jawab sebab kita faham. So itulah harapan Ustaz untuk semua pelajar-pelajar yang mengambil stam pada tahun ini. Moga mumtaz untuk kita semua insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Ari pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua pelajar-pelajar yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Jadi insya-Allah semoga berjaya, manjada wajada, sukses tam 20 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.